6 Jun lalu, dunia digemparkan dengan berita pesalah pedofilia Richard Huckle yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh sebuah mahkamah di London selepas didapati bersalah terhadap 71 pertuduhan berkaitan penderaan seksual terhadap kanak-kanak di Malaysia. Huckle yang berasal dari Ashford, Kent mengaku bersalah mendera secara seksual kesemua mangsa terlibat yang berusia antara 6 bulan hingga 12 tahun. Dan menurut portal BBC News, perbuatan terkutuk itu dilakukan antara 2006 hingga 2014. Dan kumpulan penyiasat dikatakan menemui lebih 20,000 gambar lucah dan video kanak-kanak yang menjadi mangsa serangan Huckle sebelum ini. Dan lebih malang lagi, koleksi peribadi lelaki itu kemudian dikongsi di seluruh dunia melalui satu laman web. Jadi itu antara kes yang mendapat perhatian, isu yang mendapat perhatian pada Jun tahun ini, ya. Richard Huckle. Anda boleh Google siapakah Richard Huckle dan isu kes yang dibawa. Dan mungkin ini adalah satu kepada yang membawa kepada satu pemerhatian khusus kepada isu pedofilia ini, dan itu akan kita bincangkan. Dan pada malam-malam ini, tajuk yang kami akan bawakan melindungi yang memerlukan, pastinya menyentuh mengenai soal keselamatan kanak-kanak. Dan saya cukup berbesar hati pada malam ini kerana bersama saya adalah Yang Berhormat Datuk Seri Rohani Abdul Karim, ya, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Selamat Hari Raya Mak Zahir Batin terlebih dahulu kepada Datuk Seri. Terima kasih Suhaimi, selamat Hari Raya. Ya, 15 Syawal. Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin juga. Ya, jadi terima kasih sebab menjemput kami ke dialog. Ya. Yang mana isu ni memang orang tak nak cakap lah, tapi begitu hangat. Ya, betul. Ya, semua nak mendapat tahu apa sebenarnya yang telah Suhaimi cakapkan tadi. Ya. Jadi ia ada juga kaitan Datuk Seri, ya, dengan Akta Kanak-Kanak 2001 pindaan 2015 yang telah pun diluluskan di Parlimen pada April dan Jun yang lalu, dan kita hanya tunggu bila ia akan diwartakan. Itu yang penting. Ya. Namun sebelum itu 2016, ya, kita berada di suku ketiga untuk 2016 ni, dan sepanjang tahun ini juga banyak cerita suka duka. Tahniah kepada Barisan Nasional atas kemenangan besarnya di Sarawak dalam pilihan raya negeri. Namun ada cerita sedih juga di mana, ya, mungkin satu kenangan Datuk Seri, bila mana kali ini Aidilfitri, kalau dulu saya sentiasa nampak kedua-duanya, tapi kali ini berbeza. Ya, Suhaimi, memang sangat sedih. Bagi saya kegembiraan di Sarawak, di mana Barisan Nasional menang begitu baik sekali, 72 daripada 82. Tapi yang sedihnya saya kehilangan seorang adik yang begitu rapat dengan saya, arwah Tan Sri Noria. Dan satu daripada hasrat yang saya dapat buat, bila saya mendengar kehilangan tu, saya macam menidakkan denial. Saya kata takkan, sebab 2 hari sebelum tu Suhaimi dia bersama saya di kawasan untuk membantu di dalam kawasan saya, dan cara dia bercakap tu tak ada menunjukkan perbezaan, kecuali macam dia bersungguh-sungguh. Dan masa dia berkempen pula, dia asyik menyebut nama saya. Saya kata, "Dek, bukan akak, Dek." Macam tu. Dia kata, "Tak apa, Kak." Dia macam dia manja dia tu berlebih. Dan dia pula marah kepada saya. Dia kata, "Kak, jangan naik helikopter, Kak." Sebab 2 hari sebelum tu saya pula helikopter saya yang terbuka pintu tu semua, dia pergi viral tu. Dia kata, "Kak, jangan naik helikopter lagi." Jadi bagi saya tahu arwah adik ni dia memang takutlah, orang kata, naik helikopter, sebab ada 2 ketika bersama dengan saya, dan macam penerbangan kami tak jadi, kami turun balik. Sudah 2 kali terjadi. Dan saya juga bila disebut bahawa helikopter yang membawa arwah tu hilang, saya kata bukan dia, agaknya kadang-kadang manifest tu orang lain dalam tu dan sebagainya. Dan harapan saya, doa saya bukan dia. Tapi amat malang, Suhaimi, bila saya dimaklumkan bahawa sangat-sangat besar kemungkinan, dan dalam masa tu saya di dalam satu majlis akhir lah, boleh kata majlis akhir sebelum besoknya nak pilihan raya. Jadi Allah tak tertahan, sebab saya melihat ini adik saya, dan saya memang bertekad bahawa insya-Allah saya akan menyambut dia. Saya kata dalam hati ni saya bercakap, "Adik, akak menyambut adik."
kata jangan risau dek, keluarga tak ada apa tak ada, akak ni lah keluarga. Jadi tercapai dan insya-Allah saya buat yang terbaik, siap dengan kapan ni sekali supaya dia berada di dalam yang terbaik dengan penuh penghormatan. Itulah sedikit saya dapat buat untuk dia dan sangat sedih. Ya, sebab memang sampai sekarang kalau tidak kan bersama dia akan bagi rakan-rakan media kelibat Datuk Seri dan juga Allahyarham Tan Sri sentiasa nampak ke mana-mana juga. Baik, sebab rapat dengan kita Suhaimi sebab dia pernah berada bersama dengan RTM Angkasa Puri. Dia memang selaku Setiausaha Parlimen, Timbalan Menteri juga. Jadi banyak kenangan juga. Jadi apapun kehidupan perlu diteruskan dan bagi Kementerian Pembangunan Wanita pula akan sentiasa menjalankan apa jua aktiviti dan juga melaksanakan dasar-dasar. Dan dia pernah dalam kementerian ini Suhaimi. Ya, betul. Jadi kenangan tu memang sentiasa ada dan juga kita yang pergi kita sedangkan Al-Fatihah dan pastinya yang datang kita juga alukan dan kita ucapkan selamat datang juga kepada warga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang hadir pada malam ini. Malah tahniah kita ucapkan kepada Yang Berurusan Dr. Roslina Lazmi di atas pelantikan sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkuat kuasa 15 Julai. Jadi mendapat ahli keluarga baru juga bagi Kementerian Pembangunan Wanita. Baik, Datuk Seri, tugas saya pada malam ini untuk kita bawakan perbincangan mengenai melindungi yang memerlukan dan pasti tertumpu kepada Akta Kanak-Kanak 2001 pindaan 2015 statusnya, Datuk Seri. Sebab itu Suhaimi, bila masa Akta Kanak-Kanak tahun 2001 tu kita hendak buat pindaan, memang telah memakan masa dalam 3 tahun untuk engagement. Sebab kita percaya bahawa sangat penting kita membuat pindaan supaya kita meningkatkan lagi perlindungan, kita meningkatkan lagi supaya anak-anak kita di Malaysia ini mendapat yang terbaik daripada sebuah akta memang khusus untuk melindungi mereka. Jadi 3 tahun tu saya rasa memang berbaloi. Kita cuba mengadakan seberapa luasnya engagement dengan semua stakeholders, daripada kanak-kanak juga. Kanak-kanak pun kami engage, ibu bapa, guru, civil society semua. Sebab saya rasa isu kanak-kanak ni adalah isu semua. Jadi oleh demikian kita bawa di dalam Parlimen dan diluluskan di Dewan Rakyat pada 6 April dan di Dewan Negara sebulan selepas itu. Dan syukur Alhamdulillah ini adalah sesuatu yang lebih komprehensif. Jadi untuk makluman Suhaimi, kita telah membawa melalui Jabatan Peguam dan Negara dan telah dibawa ke Parlimen. Parlimen saya difaham telah membawa kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi bagi saya bila ditanya ni Suhaimi, bila nak diwarta dan juga dikuat kuasa, saya kata semalam. Begitulah bermakna urgensinya yang saya hendak melihat. Dan saya mengucap jutaan terima kasih juga kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Sama juga sebab dengan kes-kes yang berlaku ni, kita memerlukan sesuatu yang memberi perlindungan yang sebaik yang mungkin untuk memastikan bahawa saya juga tidak mahu Suhaimi bila berita yang Suhaimi tadi bawa seakan-akan Malaysia ni, adakah kita ni menjadi satu syurga untuk bukan syurga untuk tu pesalah tu. Ya, tidak sekali-kali. Dan untuk makluman, kalau ditanyalah secara terperinci Suhaimi, memang tak ada kes pun dibawa kepada kami. So dia berlaku sebab bila Jun 2016 ni, bila cerita ni keluar, saya beranggapan dia bukan di sini tau. Sebab kan kita selalu baca dia dalam movie, dia di luar negara. Tapi bila dikatakan kawan ni, Richard Hackle ni, dia berada di Malaysia pula pada masa tu. Ya Allah, saya kata bermakna di Malaysia. Dan ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan memeranjatkan, wake up call, kata jangan atau sebelum ni kes-kes ni adalah kes-kes yang tidak dilaporkan. Berkemungkinan atau dia orang kata macam mana nak melapor agaknya kan. Berkemungkinan sebab itu juga Suhaimi, kalau kita kes ni kita wawarkan, bukanlah kita ni seronok sangat nak wawarkan, tapi meningkat kesedaran dan supaya bertindak. Sebab kadang-kadang Suhaimi, saya tak boleh kata yang mana, saya tak boleh sebab saya pun tak tahu. Dan saya takut juga ibu bapa pun tak tahu.
lebih-lebih lagi kepada mangsa. Disebut umur 6 bulan. Ya. Apa 6 bulan tu tahu Suhaimi? Jadi di sinilah peranan ibu bapa, peranan penjaga, peranan cikgu-cikgu, peranan semua. Jiran-jiran, saudara mara semua mesti mengetahui. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat membimbangkan sebab satu memang seperti Suhaimi kata, orang pun nak melapor pun tak tahu macam mana nak melapor. Dan minta maaf juga cakap Suhaimi, ini agaknya malu juga kan. Ya. Takkan keluarga kita terpalit ke apa. Tapi jangan, kalau tak nak melapor secara kelayak, telefon 15999 tu Suhaimi, talian kasih. Talian kasih. Laporkan. And then kita pun nak mengetahui sebab kita insya-Allah hendak mengambil langkah-langkah. Dan baru-baru ini tadi baru sebelum sini saya bertanya dengan pihak UNICEF, di manakah agaknya banyak kes-kes macam ni. Pun dia kata tak ada. Bermakna universally ramai yang tidak sebenarnya kita ni macam teraba-raba, kita tercari-cari macam mana nak handle kes macam ni. Sebab tak ada betul-betul laporan yang tampil ke hadapan. Okey, tak ada laporan orang datang ke suami, saya ni seorang pedofil, tolong saya ke. Tak ada lah suami. Kalau ada boleh jugalah kita bantu, sebab bagi saya itu penyakit. Ya, agaknya penyakit yang dia tak dapat kawal. Tapi kalau dia datang tampil ke hadapan, insya-Allah kita cuba juga nak merawat lah, orang kata nak rehabilitate kan dia. Tapi kalaulah ada macam tu, tapi dia tak, dia menjadi satu masalah lah tabi'i ni, penyakit. Penyakit dalam diam yang sukar untuk dikenal pasti. Baik, apapun dalam akta kanak-kanak ini ya, dan isu ataupun kes pedofilia ini telah pun berlaku, telah pun bermula dan dapat dikenal pasti sekarang ni. Kes yang pertama di negara kita. Adakah akta baru ni nanti, undang-undang atau bawah pindaan ini terkandung di dalamnya kepada pesalah pedofilia ni? Termasuk Suhaimi, sebab saya katakan tadi secara besarnya pindaan ini untuk kita meningkatkan lagi, menambah baik lagi perlindungan. So dia terangkumlah perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, perkembangan dan juga penyertaan kanak-kanak ini adalah essentially apa yang terkandung di dalam pindaan. Dia akta tu akta yang sama, tapi kita menambah baik, kita updatekan, kita kemaskinikan. Mungkin dia dah obsolete. Jadi di situlah insya-Allah dengan itu kita tokok tambahkan lagi Suhaimi dengan apa yang berlaku Juni. Kita telah mengadakan dua komiti khusus untuk pedofilia. Iaitu satu komiti di Jabatan Kebajikan Masyarakat, iaitu jawatankuasa teknikal. Kita melihat dari segi aspek teknikal, segala aspek teknikal, dan mungkin termasuk secara terperincinya. Lepas itu saya ada satu lagi jawatankuasa yang dinamakan jawatankuasa pemandu. Jawatankuasa pemandu ni dia macam NBOS. Bermakna pihak polis ada situ, kesihatan ada di situ, Attorney General punya SKMM. ada di situ, SKMM masuk di situ. Jadi semua nanti Kementerian Pelajaran pun saya nak masuk, sebab ini semua berkaitan. Sebab aspek tu berlainan, tetapi menjurus kepada untuk kita melindungkan kanak-kanak. Jadi dalam akta kanak-kanak, di bawah akta kanak-kanak 2001 pindaan 2015, sebelum ini saya difahamkan terdapat lebih 70% dilakukan pindaan di bawah akta terdahulu. Cukup banyak tu. Memang banyak. Sebab masa 2001 sehingga sekarang ini, masa tu berlalu sebegitu sangat. Jadi ada dahulu tak ada benda seperti internet, dan sebagainya. Jadi tak dimasuk mana-mana di dalam akta tersebut. Tapi sekarang dah banyak. Lepas tu Suhaimi, kebelakangan ini Suhaimi pun tahu, kadang juga selalulah panggil kami ni pengabaian. Dah menjadi-jadi pengabaian oleh ibu bapa
sendiri, bukan pengabaian oleh pengasuh dan sebagainya, ibu bapa sendiri. So kami merasakan bahawa mungkin orang merasakan bahawa Akta tahun 2001 tak ada gigi ke apa ke, jadi orang ambil mudah. Jadi oleh yang demikian, saya telah arahkan pegawai-pegawai saya untuk meneliti secara terperinci supaya mana-mana yang dirasakan obsolet kita updatekan atau tambah yang baru. Jadi oleh demikian 70% Suhaimi, betul. Ya? Sehingga kami memikirkan patutkah ianya menjadi pindaan atau baru. Sebab banyak sangat. Tapi kami mendapat daripada Attorney General, daripada ni untuk supaya ianya diteruskan sebagai akta kanak-kanak, sebab ada perincian di dalam itu yang kita teruskan, yang masih boleh diguna pakai, diteruskan, dan kita buatkan pindaan untuk kita tambah yang ni, kita naik. Bila saya kata naik hukuman ni, Suhaimi, bukanlah kami ni suka sangat nak menghukum, tidak. Ianya sebagai deterrent, pengajaran supaya bolehlah orang kata kita jangan buatlah sebab berat bunyinya dan sebagainya. Bukan bunyi saja, berat. Memang berat. Jadi oleh yang demikian, dan kami bawa unsur-unsur lain. Masa tu kalau Suhaimi masih ingat, kan banyak keluar cerita yang rotan-rotan tu dia orang pakai nama saya, sehingga Facebook saya pun crash. Orang marah-marah saya. Tapi sebenarnya Suhaimi, saya bukan kata rotan. Saya kata sebatan. Jadi syukur Alhamdulillah di bawah konsep baru, sebatan tu saya dapat hapuskan. Jadi tak ada sebatan walaupun kepada offenders. Tapi kita tukarkan dengan hukuman lain. Seperti kita adakan untuk CSO, Perintah Khidmat Masyarakat. Kita gantikan, tak payah sebab ni dia meninggalkan satu kesan yang begitu mendalam. Nanti dia menjadi pendendam. Ini yang saya takut ni, pedofile ni might surface. Mungkin timbul pula dengan kita ni. Jadi kita kata tak perlu, tapi kita gunakan cara yang baru. Lepas tu kita juga saya hendak menjurus kepada, saya tidak mahu kanak-kanak ini masuk dalam institusi, tetapi saya kalau dapat kanak-kanak ini yang orang kata memerlukan perlindungan dan pemeliharaan, dia berada bersama keluarga. Itu first choice, bersama keluarga. Kalau keluarga terdekat tak ada, kita tanyalah sebelah ibu ke sebelah ayah ke, orang kata mak saudara ke bapak saudara, bermana ada talian, tak juga ada, and then kita pergi next level fostering, bukan kata angkat, keluarga angkat lah, fostering untuk keluarga, ada keluarga membantu, sebab supaya kanak-kanak ini saya tidak mahu dia merasakan bahawa dia terpinggir, tak ada kasih sayang. Sebab bila anak-anak ni berada di dalam institusi ni, Suhaimi, dia macam ada satu lapisan yang mengatakan saya ni tak ada kasih sayang, tak ada orang nakkan saya. Dia macam menghukum atau dia menganalisa dia sendiri sebagai macam itu. Dan memang ada studi dah dibuat. Jadi oleh demikian, kami kata, dan baru-baru ini ada kes, kita tak terus masuk dalam institusi tau. Terus kita ada keluarga yang menunggu. Jadi dia terus rasa, saya ada keluarga lah. Kasih sayang tu sangat penting sebenarnya. Okey, jadi kerangka ataupun di bawah Akta Kanak-Kanak Pindaan 2015 ni lebih dikatakan menyeluruh untuk melindungi kanak-kanak itu sendiri. Dan dari segi hukuman juga saya difahamkan terdapat pindaan-pindaan dari segi denda daripada RM5,000 meningkat, daripada RM10,000 juga meningkat. Jadi itu antara tapi deterrent, tapi jangan orang tengok ini sebagai kami ni nak menghukum sangat, tak. Kami kalau dapat tak ada orang dihukum macam tu, tapi orang semua mengatakan okey, kami faham, dan kami insya-Allah kita pastikan sama-sama kita melihat anak-anak kita ni dilindungi, dipelihara dengan yang terbaik. Okey, jadi Datuk Sri, kita berehat terlebih dahulu. Kita kembali selepas ini dan kita melihat lebih dalam lagi mengenai pindaan Akta Kanak-Kanak 2015 ini. Jangan ke mana-mana.
Baik, awal tadi saya dah pun mengangkat nama Richard Huckle, ya, Datuk Seri, dan bagi para penonton anda boleh Google mencari siapakah Richard Huckle sebenarnya. Dan ekoran daripada kes itu, Richard Huckle telah pun disabitkan kesalahannya dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tetapi tidak mustahil akan dibebaskan selepas 25 tahun di bawah skim parole di negara berkenaan lah. Dan ekoran pendedahan kes Huckle ini, maka dalam negara kita ni pun mula, ya, selain secara kebetulan Akta Kanak-Kanak 2001 pindaan 2015 telah pun diangkat dan diluluskan, maka terdapat juga cadangan pelbagai pihak mencadangkan agar kita menunjukkan satu undang-undang khas untuk membancas jenayah pedofilia ni. Jadi soalnya sekali lagi, Datuk Seri, saya bangkitkan, adakah undang-undang sedia ada ni benar-benar masih tidak cukup? Sebenarnya ada. Okey. Dia di bawah Seksyen 31, di mana kesalahan tersebut termasuk pedofilia ini, dia ada tempoh maksimum pemenjaraan daripada 10 tahun hingga 20 tahun. Lepas tu denda kita naikkan daripada RM20,000 kepada RM50,000. Dan juga kedua-duanya kita tambah dengan, iaitu kita mengadakan community service order lah. Dia buat kerja-kerja masyarakat. Ini secara hukuman mandatory. Ya. Jadi kalau dirasakan ini juga tidak mencukupi, dia juga fall di bawah penal code. Kan? So ini adalah satu kesalahan jenayah yang berbentuk seksual. Ya. Sebab pedofilia ni macam dia adalah tabiat keinginan dia, ini macam ni lah translation dia kan, keinginan seksual yang melampau, extreme sexual desire terhadap kanak-kanak. Dia pelik orang macam ni. Ya. Itu yang kita boleh gambarkan. Dan itulah kita kata dia tu berpenyakit. Ya. Dan namun begitu, Datuk Seri, pakar undang-undang negara kita sendiri sepakat sebenarnya mengatakan bahawa Akta Kanak-Kanak 2001 sekarang tidak mengandungi peruntukan khas, namun telah pun dijawab oleh Datuk Seri. Namun pada 2007, ini pindaan tadi, saya kata pindaan. Dan 2 tahun lalu, kalau itu 2014, ada perbincangan pula di Indonesia, ya, Datuk Seri. Dinyatakan di sini di Indonesia, sama ada pesalah jenayah pedofilia ini wajar dikenakan kastrasi. Dikasih. Jadi bukan secara fizikal katanya, bukan alat kelamin lelaki dipotong, tetapi dengan menggunakan kimia. Jadi kalau perkara ini betul-betul serius, adakah pihak kementerian juga akan mencadangkan? Sebab perkara ini telah pun diluluskan. Ya, pada Mei lalu, media melaporkan Presiden Indonesia Joko Widodo berkenaan meluluskan undang-undang hukuman kastrasi kimia kepada pesalah jenayah seksual kanak-kanak. Di Korea Selatan juga adalah negara pertama di Asia yang memperkenalkan hukuman sedemikian. Lain-lain negara yang mengenakan hukuman serupa itu adalah Poland, Rusia dan beberapa negeri di Amerika Syarikat. Itu membuka minda kita ni lah. Jadi, juga betapa besar, betapa seriusnya kes pedofilia. Serius. Dan ini kanak-kanak. You know, dia tadi Richard Huckle ni 6 bulan, kanak-kanak 6 bulan kepada 12 tahun menganiaya, mendera, sexually kan, abuse, eksploitasi dan sebagainya. Saya rasa itu sebabnya negara-negara ini mengambil langkah yang begitu drastik. So ini insya-Allah saya akan rujukkan kepada jawatankuasa teknikal. Ini sangat sesuatu yang sepatutnya lah. Sebab ini dah global. Kita ni sama juga. So kalau itulah caranya untuk kita menghindar supaya mereka ini jangan dia berani-berani ni. Mungkin sebab itu negara ni dia tak berani buat kot. Jadi kita tambah Malaysia. Tapi saya macam ni Suhaimi, kan saya tadi ada 2 jawatankuasa, saya akan bawa ni kepada mereka. Jawatankuasa teknikal dan jawatankuasa pemandu. Untuk ini satu daripada sesuatu yang elok untuk kita sama-sama pertimbangkan. Jadi jawatankuasa teknikal tadi terletak di bawah JKM. Jadi Ketua Pengarah JKM pun ada. Jadi satu tugas lagi untuk melihat, kerana JKM di bawah jawatankuasa teknikal ni juga akan mengkaji dari segi rang undang-undang itu sendiri. Dan bagaimana ianya cukup ke tak cukup untuk betul-betul melindungi kanak-kanak. Sebab itu kita juga ada di JKM tu ada
apa tu bahagian kanak-kanak pun untuk betul-betul mereka meneliti secara terperinci. Okey. Jadi terima kasihlah Suhaimi sebab ini mungkin pegawai saya mengetahui tapi dia rasa tak perlu dibagi tahu dahulu, tapi terima kasihlah Suhaimi untuk Dan saya juga kena berterima kasih kepada Profesor Saleh Buang atas artikel yang diberikan ini. Dan saya mengangkatnya pada malam ini. Dan apa pun sebenarnya Datuk Seri, kalau kita melihat kepada kes pedofilia, namun sebelum ini kita dah mendengar, saya membawa ingatan kita kembali kepada satu kes Nurin Jazlin Jaziman. 2007 yang hilang tu, yang hilang dan ditemui dan dikatakan yang begitu tragis. Saya tak nak mengimbau, mungkin akan menyentuh sensitiviti beberapa pihak, namun kes-kes seumpama ini sebenarnya mungkin dah ada di negara kita, dengan kes Nurin ni adalah satu contoh peringkat awal sebenarnya. Di negara kita pedofili memang dah ada. Namun seperti yang saya katakan tadi pada peringkat awal, ia tidak dilaporkan. Dia sukar untuk dikenal pasti dan mungkin diketahui oleh kaum keluarga, namun kerana rasa malu, itu perkara-perkara yang mungkin berlaku. Dan pihak kementerian sekarang ni mempunyai satu tugas yang cukup besar untuk mendekatkan diri lagi dengan keluarga dan menghebahkan lagi tentang isu jenayah seks ke atas kanak-kanak ini, Datuk Seri. Memang ini adalah sesuatu yang membimbangkan, sesuatu yang sebenarnya kita harus bendung sebab kita tidak mahu dia menular dengan sebegitu luas lagi, sebab cara-cara dia akan share tau. Dia apa yang tabiat yang pelik-pelik ni, dia macam Richard Huckle tu dengan 20,000 gambar-gambar lucah yang dah disebarkan. Dah disebar, bermakna followers tu entah macam mana. Tapi seperti dikatakan, itu agaknya langkah drastik yang kita harus ambil. Apa yang ada sekarang pun mungkin tidak mencukupi untuk mengatasi masalah macam ini. Sebab itu Suhaimi, kita bersama PDRM dan termasuk di dalam pindaan, kita akan mengadakan daftar kanak-kanak. Daftar kanak-kanak. Daftar kanak-kanak di mana child offenders yang membuat jenayah terhadap kanak-kanak, kita akan dapatkan nama daripada pihak polis. Kita bekerjasama dengan pihak polis sebab pihak PDRM sebenarnya ada daftar itu. Dan kita juga berkendakkan mana-mana majikan yang mengajikan pekerja-pekerja yang berdampingan dengan kanak-kanak. Kami sarankan supaya boleh call Jabatan Kebajikan Masyarakat yang terdekat, bagi nama yang orang yang nak diinterview atau mohon kerja tu, supaya kami cek dengan daftar. Kalau nama tu appear, kami akan bagi tahulah kepada tu, oh ini orang yang pernah ada kes. Dan ialah untuk sebagai orang yang hendak mengambil pekerja ni, kalau dapat jangan sekali ambil yang ada tabiat-tabiat macam ini. Bila daftar kanak-kanak ni akan dimulakan? Dalam ini nanti warta ni, because dia di dalam pindaan tersebut. Jadi pindaan ini satu lagi penambahbaikan yang diberikan. Sebab itu saya kata bila ditanya bila hendak diwarta dan dilaksana, saya kata semalam. Sebab begitu saya rasa tergesa-gesanya saya nak, kalau dapat saya nak kita mengimplementasikan secepat mungkin. Jadi Datuk Seri, di talian pada ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Mariani Mat Nor, pakar psikologi dan juga Dekan Fakulti Pendidikan Kanak-kanak di Universiti Melaya. Hello, Assalamualaikum. Doktor. Waalaikumsalam, Suhaimi. Baik, terima kasih banyak Doktor. Doktor mengikuti perbincangan kami sejak awal. Ya. Mengenai pedofilia, sebelum ini doktor juga telah pun memberikan kenyataan, sukar untuk dikenal pasti pesakit ini sebenarnya. Namun begitu, sesuatu harus kita lakukan, Doktor, untuk mengenal pasti. Nak tak nak kena cari. Baik Kementerian Pembangunan Wanita, baik daripada sesiapa pun perlu. Jadi apa kaedah yang mungkin boleh dicadangkan, Doktor? Yang paling penting ialah kita dapatkan daftar yang disebut oleh Datuk Seri tadi. Daftar jadi bila kanak-kanak kita dah dapat profilnya, dah dapat profil tu, maka kita boleh kenal pasti. Sebab bila pelaku-pelaku yang melakukan salah laku ini membuat kita
kita katakan aktiviti yang agak memalukan ini, kita memang tak boleh dapat cam kerana mereka ini pandai buat penyamaran dan sebagainya. Ya. Contohnya kita tengok Hakler. Dia dilihat sebagai seorang guru dan di negara kita guru sangat dimuliakan. Ya. Ya. Dan dalam keadaan dimuliakan itu, dia menggunakan suasana itu untuk dikatakan untuk melakukan apa yang memang menjadi tabiat dia. Jadi sampai masa sekarang ini kita perlu kenal pasti bagaimana rupanya, bagaimana penampilannya dan bagaimana tingkah lakunya. Dan untuk itu mungkin boleh saya sarankan ialah pakar psikologi, kaunselor juga boleh mainkan peranan penting dalam memastikan ataupun mengecam ataupun mengenal pasti siapakah sebenarnya yang dikatakan melakukan aktiviti pedofilia itu tadi. Okey. Doktor, pendidikan seks itu sendiri, cerita lama yang saya rasa kita perlu olah cerita menjadi cerita baru. Ya, sampai sekarang belum ada kata putus yang boleh membawa ya tentang satu silibus yang betul-betul bercakap tentang pendidikan seks itu sendiri. Doktor. Bila hari itu dulu saya masih ingat lagi bila kerajaan mula nak mengimplementasikan ataupun memasukkan pendidikan seks sebagai salah satu daripada kurikulum dalam pendidikan sekolah rendah dan juga prasekolah, masyarakat agak macam terkejut kerana masyarakat kita ni agak tabu bila dengar perkataan pendidikan seks. Tetapi kita perlu tahu, sampai masa kita perlu sedar, pendidikan seks itu bukan maksudnya nak mengajar bagaimana nak buat hubungan seks. Ya. Kalau di peringkat prasekolah, pendidikan seks maksudnya ialah kita dedahkan pada kanak-kanak bawah umur 6 tahun, 4 hingga 6 tahun tu, bagaimana yang merupakan alat sulit, bagaimana yang boleh dipegang oleh ibu bapa. Kalau orang luar yang memegang bahagian-bahagian tertentu, cara pegang, cara usapan, perkara itu perlu dimaklumkan pada kanak-kanak. Dan di sinilah ibu bapa perlu sedar bahawa perkara seperti ini, iaitu dalam pendidikan seks ini amat penting. Kemudian bila masuk sekolah rendah, pendidikan seks itu sama juga. Mereka diajar apakah perkara yang menjadi do's and don'ts atau perkara yang perlu menjadi satu yang perlu dilihat oleh kanak-kanak sebagai membahayakan. Kalau ibu bapa boleh mengatakan pada anak-anak, don't talk to a stranger ataupun jangan bercakap dengan orang asing. Begitu juga maksudnya di sini pendidikan seks. Bahagian alat sulit, siapa yang boleh pegang dan siapa yang boleh melihat dan sebagainya. Jadi ini yang dikatakan pendidikan seks. Begitu juga kalau masuk sekolah rendah atas sikit dan sekolah menengah rendah. Kerana perlu diingat bahawa pendidikan seks ini luas. Jadi saya rasa Datuk Seri pun setuju bahawa pendidikan seks perlu diterapkan dalam pendidikan di sekolah rendah, di sekolah menengah dan juga di peringkat prasekolah. Dan doktor juga ya dalam perkembangan pembangunan minda kanak-kanak dan setakat ini doktor juga rapat ya dengan sebahagian daripada kanak-kanak mungkin ahli keluarganya juga. Ada tak yang berkongsi cerita ataupun rasa malu dengan kes isu pedofilia ni? Sepengetahuan doktor? Ada yang bercerita, tetapi saya hanya mungkin maklumkan ialah mereka hanya menceritakan bahawa ada yang melakukan, ya, tetapi tidak dimaklumkan siapa. Dan ada tadika-tadika yang mana ada aduan yang mengatakan bahawa kadang-kadang yang melakukan perkara ini adalah dalam kalangan keluarga sendiri. Dan ibu bapa tidak menyedarinya. Dan ini boleh dimasukkan juga dalam kes seperti apa yang telah dilakukan oleh pedofilia itu. Baik, terima kasih banyak doktor. Sama-sama. Okey. Satu yang boleh kita katakan memanjatkan bila mana pelakunya itu sendiri adalah kaum keluarga. Ini bertambah sukar untuk suka. Ya, bagi pihak kementerian, Datuk Seri. Bukan lagi sukarlah untuk kita mendapat laporan. Dia tak akan tampil sebab lebih-lebih lagi dia tahu tapi dia melihat ini adalah dari kalangan keluarga. Lagilah. Jadi Suhaimi, saya sangat terima kasih kepada Dr. Mariani sebab apa yang dikatakan tadi itu memang sangat-sangat penting dan di mana termasuk juga dengan nak dikatakan pendidikan seks. Kamilah satu-satunya kementerian yang memang menyokong sangat
Sehingga Suhaimi, kami terpaksa pusing-pusing-pusing, nama tu tukarlah. Tapi apa yang kami bawa, kita mula dengan PLKN. Ya, sebab PLKN ni teenagers ni kira umur yang 17-18 pun. Bila kita bawa modul ini masuk dalam PLKN, dia memberikan satu pendedahan mengenal tubuh badan. Seperti yang dikatakan oleh doktor tadi, bukanlah kita nak mengajar bukan seks itu sendiri. Itu. Tetapi sebenar, Suhaimi, minta maaf lah saya cakap, tanpa ni pun dia orang dah tahulah. Dia orang Google ke apa, entah apa-apa lagi. Jadi daripada tu eloklah kita bawa secara proper modul itu. Jadi oleh yang demikian, saya rasa itu adalah satu cara untuk kita memberitahu kepada anak-anak seawal-awal 6 tahun atau ke bawah lagi, the do's and the don'ts. Khususnya siapa boleh pegang kita, alat-alat sulit kita jangan, tak boleh ditunjuk, tak boleh ni, jangan pula nak dipegang. Lepas itu siapa, mungkin keluarga mak boleh, itu pun tengok. Saya rasa dalam agama kita pun mengajar tau. Setakat masa-masa dah 7 tahun, banyak yang diajarkan oleh agama kita. Tapi ini semualah. Tapi kita, sebab nama tu agaknya pendidikan seks. Sebab itu kami namakan, untuk makluman lah Suhaimi, nama yang kami bagi, tapi pendeknya, sebab ini di bawah LPPKN. Pendeknya namanya Pekerti. Cantik nama dia kan? Iaitu Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial. Panjang bukan main kan? Padahal dia menunjuk. Tapi di situ kita menunjukkan dan kita mengatakan badan ni, tubuh badan kita ni, dan apa yang terjadi, apa yang kita jadi PLKN sampai sekarang pun masih menggunakan modul itu, dan kita bawa ini juga kepada, termasuk program pembangunan keluarga dan pusat keluarga, kita bawa kepada mak bapak sekali. Jadi supaya disambut baik. Sambut baik. Supaya, dan kita bawa juga ke dalam program pembangunan keluarga pendek ni, IRIS. Supaya ini dimasukkan sekali, supaya sekarang ni mak bapak pun harus mengetahui, supaya dia boleh juga memanjangkan bercerita kepada anak-anak dia mengenai tadi yang doktor kata, the do's, the don'ts, siapa boleh pegang, apa akan terjadi kalau ini berlaku dan sebagainya. Jadi oleh yang demikian, kita bawa, kita nak mengesyorkan bahawa ianya dimasuk, kita dah bawakan Suhaimi di dalam tahun 6 selepas UPSR, kita ingat biar dia ni sikit, lepas tu pelajar tingkatan 3, dan kita bawa juga kepada PT3 penilaian tahap 3. Kita bawa juga ke pendidikan khas, Suhaimi. Pendidikan khas pun kita nak ajarkan supaya segala-galanya faham. Ini bagi kami penting. Jadi kamilah satunya kementerian, bila ditanya, saya kata ini adalah sesuatu yang elok, sesuatu yang baik untuk kita memberitahu kepada anak-anak kita kenapa kita jangan expose, kenapa kita menghindari, dan kalau berlaku di mana kita mesti maklumkan, sebab itu adalah salah. Sebab kanak-kanak kan dia kadang dia tak faham semua ini. Baik, Datuk Sri, saya sebelum ni adalah pelajar jurusan teater, dan dulu pensyarah saya, Dr. Janet Pillay juga, ada menganjurkan teater kanak-kanak. Dan di situlah sebenarnya kami menjelajah di Pulau Pinang. Dan di situlah kami juga sebenarnya diajar tentang mengajar kanak-kanak sekolah rendah ni tentang alat sulit mereka. Di sini tak boleh sentuh, di sini tak boleh sentuh, di sini tak boleh dipegang. Dan itulah antara sumbangan yang kami berikan dulu. Dan kalau sekarang ni anda juga boleh mencari di laman Facebook Biru Laut, iaitu nickname-nya. Telah pun berkongsi beberapa panduan untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Seperti ibu bapa sendiri, jangan post gambar anak tidak berpakaian atau berpakaian tidak sopan, sama ada anak lelaki maupun perempuan. Jangan sesekali memberitahu atau post lokasi sekolah atau kawasan beradanya anak
anda di laman sosial, latih anak-anak untuk tidak membenarkan sesiapa saja menyentuh kemaluannya, pakaikan anak-anak pakaian yang tidak begitu menonjol dan sopan, dan banyak lagi. Cari biru laut dan di situ dikongsikan antara panduan-panduannya. Jadi, Datuk Seri, kita berehat seketika sekali lagi dan kembali selepas ini. Melindungi yang memerlukan, pastinya kita memberikan perlindungan kepada kanak-kanak kerana mereka lah generasi pelapis, generasi pewaris negara untuk pembangunan negara masa depan negara kita juga. Apapun, bila melidik ya tentang pedofilia, ya, nama Richard Hackle, dan malah satu ketika seorang rakyat kita di Britain juga pernah ditahan, di mana tajuk yang dibawakan pelajar jenis Malaysia di London ditahan di penjara 5 tahun memiliki ban lucah kanak-kanak. Itu sepintas lalu yang saya berikan, dan kita lihat juga di portal PDRM, ya, portal rasmi kanak-kanak hilang yang dilaporkan. Anda boleh lihat sebenarnya antara senarai-senarai, ya, portal rasmi kanak-kanak hilang, gambarnya ini dia salah seorangnya, Sakil Bulbul Mia berusia 4 tahun, Lau Min Yau 3 tahun. Ini antara mereka yang disenaraikan di laman sesawang PDRM, dan mengikut statistik Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, terdapat 4,998 kes individu yang dilaporkan hilang pada tahun 2013 dan hanya 2,382 orang berjaya ditemui semula. Jadi itu dia. Kalau ditanya berapa banyak kes kehilangan kanak-kanak yang berlaku di Malaysia, dan ya, ia terbabit juga dalam jawatankuasa yang telah pun ditubuhkan tadi, jawatankuasa teknikal, jawatankuasa pemandu, dan orang hanya meletakkan tanggungjawab itu kepada pihak kementerian. Orang hanya meletakkan tanggungjawab itu kepada Polis Diraja Malaysia untuk mencari kanak-kanak hilang, untuk menyelesaikan kes, meletakkan kesalahan itu kepada undang-undang kanak-kanak itu sendiri, Akta Kanak-kanak. Tapi hakikatnya, secara holistiknya, masyarakat itu sendiri yang mempunyai peranan yang cukup besar. Sebenarnya, Suhaimi, itulah saya juga telah maklum kepada pegawai-pegawai saya bahawa okey, kita ada undang-undang ni satulah untuk sesuatu, untuk kita memastikan hukuman dan sebagainya, tetapi sebenarnya meningkat kesedaran bagi saya lebih penting. Ya, sebab kita kanak-kanak ini adalah kepada semua pihak, bukan yang mempunyai anak, kadang-kadang penjaga, pengasuh, jiran tetangga, semua ada akses kepada kanak-kanak. Jadi oleh demikian, saya juga sangat berharap dan saya telah memaklum kepada pegawai saya untuk kita mengadakan roadshow, untuk kita, sebab bila dah diwartakan untuk kita laksana, tapi kita turun juga untuk memaklumkan, sebab bagi saya undang-undang saja tidak cukup, tapi kita mesti maklum bahawa tugas dan tanggungjawab kita juga untuk kita melindungi, memelihara, pastikan tidak ada pengabaian dan sebagainya. Kadang-kadang kita lepas sekejap pun tak boleh. Sebab kanak-kanak ni bawah penjagaan kita. Dan oleh demikian, untuk kita semua sensitif kepada hal ini. Sebab memang, Suhaimi, sekarang ni saya pun akui bukan mudah nak menjadi mak bapak. Sebab itu saya di bawah agensi kami LPPKN, kita sering mengadakan kursus keibubapaan. Sebab kita ni nak memaklumkan sekali lagi bahawa nak menjadi mak bapak bukan macam ni, undang-undang dah ada macam ni, kalau tak ikut ini hukuman dia. Tapi saya tadi di awal-awal saya kata bukan saya nak menghukum, tapi nak membawa satu kesedaran bahawa tugas tanggungjawab ini berat. Lepas itu, Suhaimi, kami ada juga plan tindakan perlindungan kanak-kanak dalam dunia cyber. Sebab ini semua ni kita gunakan bersama, bersekali. Dengan juga undang-undang yang lain daripada PDRM dan undang-undang yang ada di Malaysia. Sebab ini kita pastikan bahawa setiap kementerian, jabatan, agensi, mereka juga mengetahui apa harus mereka buat untuk melindungi kanak-kanak daripada alam cyber ni. Sebab, Suhaimi, selalu kadang-kadang, minta maaf saya cakap, kadang-kadang bila kita tanya mak bapak atau mana anak, dia kata, oh anak saya baik, anak saya tak keluar bilik. Anak saya satu hari duduk kat bilik, kalau kita tak ajak dia turun makan, dia tak makan. Tapi, Suhaimi, tengok apa anak-anak ni buat. Sebab sekarang ni dengan adanya internet, bahan-bahan macam ni atau predators macam buaya ni, predators ni pergi mencari. Dan mungkin anak-anak kita ni kan ibarat kain putih. Dia
sebaik yang mungkin. Dan kadang-kadang Suhaimi, dalam iPad, dalam internet, bukan perlu kita browse, dia datang. Kadang-kadang sekarang ada pop up, dia panggil kan, dia pop up. Jadi kalau anak-anak kita tak dari awal kita dah memaklumkan bahawa kita seharusnya ada satu asas, ada foundation untuk kita menghindari daripada termasuk di dalam hal-hal dunia cyber ni. Jadi kita bagi tahu anak kita avoid, kita jangan terus ni sebab dia akan ni. Sebab Suhaimi, di dalam saya ada majlis kanak-kanak. Majlis kanak-kanak ni lah yang memaklumkan kepada saya dalam mesyuarat ni. Dia kata sekarang ni ada gejala baru, iaitu self-harm. Internet yang bagi tahu kepada anak-anak. Dia kata bunuh diri. Terjun dari mana? Dari bangunan. Pergilah ambil pisau ke apa, kelar diri. Jadi budak-budak ni ikut instruction macam terpengaruh sangat atau dia takut. Ini yang cyber grooming. Dia konon-konon befriend kan kawan. Tapi lama-lama dia tak kawan tu jadi Richard Huckle tu. So perkara macam ni mak bapak mesti sentiasa mengetahui. Dan sebenarnya dalam pelan tindakan ni juga Suhaimi, kami bekerjasama juga dengan software providers. Dia ada software-software yang boleh mak bapak download untuk dia pastikan ada pelindungan lah juga kepada anak-anak. Mungkin dia atau secara ada pelaporan supaya mak bapak dia aware tahu bahawa anak dia melayari apa. Bahkan ada study tahu. Ini anak-anak kita pun nakal-nakal juga ni Suhaimi kan. Jadi dia melayari tahu, ini di bawah Norton Online Family Report. Dia kata dalam 12% lah kanak-kanak tu dia mesti dah ada melayari laman web lucah. Dia mesti. Lepas tu 82% kebanyakannya kanak-kanak dia melanggar apa yang peraturan am di dalam internet. Internet ni kan ada safety, tak boleh buka Facebook apa tu. Tak boleh buka Facebook bagi umur yang kurang daripada 18 tahun. Jadi oleh yang demikian saya juga ingin memohonlah, merayu kepada mak bapak. Memanglah kita suka Suhaimi gambar anak-anak kita cute-cute tu, kita upload, kita ni. Saya baru tengok Cik Ta punya anak berada di Spain sekarang ni. Location dah bagi tahu, hotel dah bagi tahu. Ya, begitu juga dengan anak awal Asyari yang baru bercuti di Lombok. Jadi itulah dah bagi tahu dah lokasi-lokasinya. Jadi ibu bapalah memainkan peranan juga, ya. Memanglah kita, tapi dunia sekarang ni dia tak tak straightforward lagi lah. Ada lain ni orang yang mengambil tu. Dia extractkan dan memanglah anak-anak ni cute, superimpose. Terkejut pula, kenapa gambar anak termasuk dalam 20,000 gambar-gambar lucah anak-anak for iklan lah. Siapa nak anak-anak macam ni kan. Baik, sebenarnya saya juga sempat hari ni tadi ada satu kaedah kalau bila mana Datuk Seri Terahpur menyebut tentang cyber, bagi ada software. Our Pack juga sebenarnya boleh control ataupun mengawal anak-anak kita daripada anak-anak kita. Macam saya dah ada anak, ya, boleh bagi anda sebenarnya yang boleh kontrol, mengawal daripada anak-anak terus dengan Facebooknya, dengan Twitternya. Jadi Our Pack ini saya belum Google sepenuhnya, tapi mungkin lepas ni saya nak cuba tutup wifi kat rumah tu menggunakan software Our Pack ni. OURPACT, Our Pack. Okey, macam itulah. Dan saya melihat tadi sepintas lalu Datuk Seri, pelan tindakan ini lebih kepada berbentuk advokasi dan juga pencegahan. Advokasi, pendidikan, mendidik bukan perkara baru. Lama kita dah mula mendidik. Pencegahan juga lama. Pencegahan. Apa lagi pendekatan bila kita tanya apa lagi daripada pihak kementerian yang boleh, sedangkan dalam isu yang vaksinisasi pun yang diberikan secara percuma pun rakyat untuk anak-anak sendiri pun menjadi isu. Suhaimi, terima kasih. Sebab itulah saya tapi kalau saya berlandas kepada Akta Kanak-kanak 2015, tak memberi vaksin kepada anak sebab itu adalah meningkatkan imunisasi dan anak-anak, is perlindungan.
kita boleh bawa ke dalam pengabaian kan anak-anak. Boleh. Sebab dengan nanti dapat penyakit, lepas tu dengan mengakibatkan kehilangan nyawa pun. Jadi ini adalah sesuatu yang, sebab itu saya katakan tadi, menjadi ibu bapa bukan semudahnya nak membesarkan anak ini. Jadi oleh demikian sebab itulah saya memaklumkan bahawa dahlah percuma, dan itu adalah sesuatu untuk melindungi anak kita supaya dia ada natural growth dengan imunisasi yang diperlukan oleh badan untuk kesihatan yang terjamin. Tetapi kita menidakkan. Anak-anak ni tak tahu sebab kita tak bawa, bermakna dia tak ada imunisasi. Dan kadang-kadang kan ada kes tu yang terjadi tu, dia kadang-kadang tak terjadi segala-gala penyakit tu kena, tapi masa dia dah dewasa. Dan bila trace tu, doktor cuba trace, dari mula-mula memang dah tak ada imunisasi. Sedangkan imunisasi pun ada penyakit. Jadi semua ni suami. Jadi suami apa lagi, kita di pihak kerajaan, kita memikir suami siang, malam, pagi, petang. Memikir yang terbaik ni. Tetapi kalau dari segi kita ni sebagai mak bapak yang terdekat, yang sebenarnya pelindung sebenar-benarnya kepada anak, tak menghirau, tak kisah. Itulah saya kata, saya senang saya menuduh diabaikan. Tapi sebenarnya saya tak perlu cakap semua ni. Ianya seharusnya dijalankan, tanggungjawab. Tapi nanti kalau saya dalam kes-kes dah ada kematian dan sebagainya, tiba-tiba saya pula kata, itulah saya nak menghukum pula. Sebab ini ada pengabaian. Ya Allah, lepas tu saya kenalah suami, biasalah. Tapi saya terima demi kebaikan. Saya menyebut ni, saya kata saya tak menghukum. Bukan saya nak menghukum sangat, tapi meningkat kesedaran. Okey, baik Datuk Seri. Kita bercakap mengenai Akta Kanak-kanak 2001, pindaan 2015. Kita hanya menantikan detik waktu ia diwartakan. Walaupun Datuk Seri nyatakan ia dah diwartakan semalam, tapi hakikatnya belum lagi. Jadi kita menantikan kerana inilah masanya untuk urgensi dalam memelihara, menjaga kepentingan kanak-kanak. Jadi sebenarnya banyak lagi, ini baru satu bab untuk kanak-kanak. Kita belum pernah menyentuh mengenai Malaysia negara tua. Jadi kita nak melihat juga selepas ini, mungkin kita boleh selain daripada Datuk Seri Timbalan, malah KSU yang baru juga, yang berusaha Dr. Roslina Lazmi. Kita jemput semua ketua-ketua pengarah boleh di penghujung ini dah datang, jemput ke sini. Jadi selamat Hari Raya juga sekali lagi. Selamat Hari Raya juga, difahamkan 25 hari bulan. So kita cakap pula. Dipersilakan 25 hari bulan dari jam 11 di kementerian saya. Di Kementerian Pembangunan Masyarakat di Putrajaya. Okey, jadi apa pun terima kasih banyak Datuk Seri kerana bersama dialog. InsyaAllah kita akan bercakap mengenai Malaysia negara tua dan banyak lagi topik-topik lain. Mengenai hari keluarga, hari ibu, hari wanita, banyak. Hari Datuk Nenek, insyaAllah hari lelaki. Hari lelaki lepas ni lagi. Okey, jadi apa pun terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Semua. Alright.